Baik saudara, antara fokus negeri di bawah Bayu, komitmen Perdana Menteri selesai isu berhubung perjanjian Malaysia 1963 disambut baik. Butirannya terus bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan, Redwin. Baik dia. Komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan isu berhubung perjanjian Malaysia 1963 MA63 disambut baik pemimpin negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan berkata, komitmen Perdana Menteri itu jelas dapat mempercepatkan pelaksanaan MA63 yang juga dinantikan rakyat Sabah sejak sekian lama. Menteri melihat cukuplah itu berunding dan berbincang, bagus kita laksanakan saja. Jadi inilah yang kita inginkan. Sebab perjanjian itu telah dimeterai begitu lama sudah, 60 tahun yang lalu, 63 sekarang mungkin hampir 63 tahun. Kita sepatutnya sudah melaksananya pada 10 tahun selepas penubuhan Malaysia. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabung 2023 di Tenom. Ahad lalu dalam Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 di Ibu Negara, Perdana Menteri mengatakan tidak akan mewujudkan jabatan kuasa khas MN63, sebaliknya melaksana sahaja perjanjian tersebut. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Jeffrey yang juga adun Tambunan merasmikan program Paguyuan atau Gotong Royong kali ke-12 2023 di Sekolah Kebangsaan Kaingaran Tambunan. Dalam ucapannya, beliau menegaskan peranan dan tanggungjawab guru bukan hanya mendidik murid cemerlang dalam akademik, malah melahirkan modal insan yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi selaras tema Hari Guru tahun ini, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Rakyat negeri ini wajar menghargai komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menunaikan janji dan hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, selain kesediaan beliau untuk menangani masalah air di Sabah. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Peto Galim menyatakan sokongan rakyat negeri ini terhadap perkara tersebut penting agar ia dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat. Dan masalah ini mendapat perhatian baik bukan saja timbalan Perdana Menteri kita yang berasal dari Sarawak, tetapi Perdana Menteri itu sendiri. Jadi kita berharap masalah ini mendapat sentuhan khusus daripada Perdana Menteri secepat mungkin tahun ini juga. Peto ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Aidilfitri Keamatan Hari Guru Karnival Kebat di SMK Tebobon Menggatal. Beliau yang juga adun Inanam turut menzahirkan tekadnya untuk memperhebat pembangunan dalam kawasan Dun Inanam. Ini termasuk meneruskan kerja-kerja pembinaan Dewan Masyarakat Inanam yang telah tertangguh sekian lama. Menurutnya, peruntukan projek pembinaan tersebut masih ada namun memerlukan peruntukan tambahan setelah mengambil kira kenaikan kos pembinaan. Penyelarasan pembinaan Dewan tersebut dijangka akan dimulakan tahun ini. Peto menambah bahawa pihaknya juga dalam proses mengumpul maklumat mengenai kemudahan pendidikan, bekalan air dan masalah kesesakan jalan raya dalam kawasan itu untuk diangkat kepada pihak berwajib. Sebanyak 1,378 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ akan disiapkan tahun ini. Kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah menyasarkan untuk membina 1,500 unit rumah mesra SMJ untuk diagihkan di 73 Dewan Undangan Negeri DUN di negeri ini dengan setiap DUN 20 unit rumah. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, pihaknya akan memastikan hanya penerima yang layak mendapat rumah tersebut dengan keutamaan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki rumah pada masa ini. Pemilihan penerima rumah mesra SMJ juga terdiri penerima yang tersenarai dalam sistem IKASih, memiliki rumah daif, orang kurang upaya OKU dan mengalami bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Kerjaan setakat hari ini kita telah menyiapkan 100 unit. Daripada itu 22 dalam pelaksanaan juga, 100 unit sudah siap. So, pagi tahun ini kita akan siapkan 1.378 unit.
mudah-mudahan boleh sempat kita komplitkan hujung tahun nanti. Beliau yang juga adun Tamparuli ditemui media selepas menyerahkan replika kunci rumah mesra SMJ peringkat DUN N14 Tamparuli di Pejabat Daerah Kecil Tamparuli. Seramai 5 penerima dari Kampung Kelian, Seri Seberang, Tambalugu, Pengesahan dan Kampung Dang Sangai menerima bantuan rumah ini. Macam kami ini sudah lebih daripada 33 tahun lah menumpang tempat orang, dan apabila mendiang mama sudah apply rumah ni, syukurlah dia dapat juga, tapi malangnya dia tidak sempat merasa. Sekurang-kurangnya kami sebagai waris keluarga sangat berterima kasih lah dengan bantuan juga daripada kerajaan. Perasaan saya gembira sebab tadi pun itu Puan ada cakap, dia bilang antara 500 pemohon kan, saya salah satu yang menerima lah. Syukurlah. Sebenarnya saya amat berterima kasih bagi pihak kerajaan kerana memberi rumah ini. Memandangkan saya seorang yang OKU. Saya terlibat dengan kemalangan jalan raya 7 tahun yang lalu dan harus berhenti bekerja. Dan saya betul-betul berterima kasih kerana saya kali ini mendapat tempat dan ruang bantuan ini. Ya. Program Rumah Mesra SMJ dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada September 2022. Ia inisiatif baru di bawah Teras Modal Insan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hala tuju SMJ bagi memastikan rakyat mempunyai rumah sendiri demi kemakmuran rakyat. Orang ramai dinasihat untuk mendapatkan rawatan segera jika mengalami tanda-tanda awal kelesuan dan strok haba akibat cuaca panas ketika ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin turut menggalakkan pemakaian pakaian ringan, cerah dan longgar bagi mengelak pemerangkapan haba. Individu yang perlu bekerja ataupun melakukan aktiviti di kawasan terbuka juga diminta melakukan persediaan sewajarnya. Bagi mereka yang petani ataupun yang ada bersukan, pertama, apabila sekiranya mereka terpaksa bekerja di tempat terdedah atau yang ada cahaya, jadi kita cadangkan mereka sentiasa meminum air secukupnya dan berehat, mengambil masa berehatlah sekiranya terasa terlalu panas. Contohnya mereka telah rasa pening, rasa mual, jadi mereka perlu berehat dan meminum air yang secukupnya. Datuk Dr. Rosnani bercakap kepada RTM di pejabatnya di Rumah Persekutuan Kota Kinabalu. Beliau memaklumkan 3 pesakit kes strok haba yang dilaporkan di negeri ini telah selesai menerima rawatan dan sembuh sepenuhnya. Kes pertama melibatkan seorang pelajar lelaki 18 tahun yang dimasukkan ke wad pada 15 April lalu dan dibenarkan balik pada 18 April. Kes kedua, seorang murid lelaki 9 tahun dimasukkan ke wad pada 30 April lalu dan dibenarkan keluar pada 2 Mei. Manakala kes ketiga ialah seorang wanita 27 tahun yang bekerja sendiri yang menerima rawatan sebagai pesakit luar pada 29 April lalu. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Dia Nawai di Angkasa Puri. Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.